ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها المستمعون والمستمعات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجعلنا ممن يستجاب دعاءه في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton, pengikut dan juga sedang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan taufiknya, hidayahnya, boleh kita bersama dalam ruangan untuk kita mempelajari akan hadis Nabi SAW pada saat ini ataupun masa ini, yang mana kita akan terus menerus untuk nak ngaji hadis Nabi SAW daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita dah kecek, dah dengar beberapa hadis yang Nabi SAW telah rakyat kepada kita, kita boleh tahu apa dia hadis yang sakut dengan babul al-ikhlas, tajuk ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari ini insya-Allah senang pendengar penonton yang dikasihi Allah sekalian dan juga yang diharapkan keampunan daripada Allah, kita akan tamat dan juga akan habis hadis dalam bab ikhlas pada hari ini dengan halaqah yang terakhir. Dan juga sebenarnya pada hari ini adalah halaqah yang ke-6, perjumpaan ataupun halaqah yang kali yang ke-6 lah. Kerang tihuk hari ini yang kita dah mulai kitab Riyadhus Salihin ini untuk kita nak ngaji bersama, insya-Allah. Agak kata senang pendengar penonton di mana tempat sahaja yang duk dengar sekarang ni dapat boleh manfaat yang banyak dan juga ilmu yang banyak, dan juga sama-sama kita beramal dengan hadis, dengan sunnah yang kita belajar daripada kitab yang sangat berkati ini. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ikhlas adalah muncak sungsut
bagi amalan ibadat yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita dah kenal, dah tahu, banyak kali yang kita dah royak, dan juga pasti kita kena royak lagi kata bahawa amalan kita, ibadat kita tak akan Allah Taala ambil ataupun beri pahala kepada kita, melainkan kita kena cukupnya dua syarat. Syarat yang pertama sedang pendengar, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang kedua iaitu ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ikuti Nabi, iaitu cara yang kita buat satu amalan itu adakah betulnya contoh yang dibuat oleh Nabi ataupun tidak. Ini dua syarat asasi yang Allah Ta'ala akan terimanya ibadat kita ataupun amalan soleh kita. Kerana ingatlah, datangnya daripada mana, kita ambilnya daripada mana adalah kesaksian kita, kan patiyantun hak kita, yang kita telah menyaksi bahawasa tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk kita beribadat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita menyaksikan bahawasa tidak ada Tuhan yang patut kita beribadat kepadanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, yang satu. Ini nak tunjuk kata gapo jawab kepada kita, gapo jawab faedah syahadah kita yang kita kata ini, bahawasa kita telah menyaksi bahawasa Allah Taala adalah Tuhan yang satu. Makna kata apabila kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kita kena beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara patuh 100%. Tak boleh kita nak ibadat kerana Allah Taala ratik dan juga ibadat kerana benda lain ratik selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk betul dengan syahadah yang kita royak, kerana kita dah seolah kata kita telah menyaksi, telah sanya kata raucak mai mikan ibadah ta sing undai nak ni acak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syahadah kan orang mengatakan hai kaman sanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pepatah yang kedua, perkataan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahawa kita menyaksi patiyantun kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul bagi Allah, ke rasul ke Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mana apa? Rasul makna kata orang yang ambil risalah san kong Allah jot macam Allah Subhanahu Wa Taala ni mabok hai kat pu kontimiu nelok ni. Ambil risalah Allah Subhanahu Wa Taala, mari menyampai ataupun sebar royak witahu kepada umat manusia yang berada di dalam dunia ini seluruhnya. Ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wi faedah kepada kita, jawab kepada kita bahawasa pasti kita kena hidup dalam dunia ini seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mai royak kepada kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mai royak kepada kita cara kita nak hidup dalam dunia ni balas mana, Nabi ambil daripada Allah Subhanahu taala juga, adalah daripada risalah Allah Taala juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan jadi kita. Tuhan sebagai Al-Khaliq, pencipta kita, penjadi kita, dan juga kita adalah Al-Makhluq, sebagai benar yang diciptakan, satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila di sana ada Al-Khaliq dan juga di sini adanya makhluk, makna kata mipu sang, let mipu titu sang, makna kata orang ti sang mana yom rudi kio kapu tu sang. Kita buat contoh seperti mutu kata barisak hari ni, syarikat daripada mana barisak dia? Mari daripada Jepun, mari daripada Korea, Kaulitai. Kata itu tu, kalaulah kita tanya kata di antara kita orang Sia, orang Thailand yang bukannya asal syarikat barisak yang pelik kereta ini, tanya kata di antara kita sebagai orang Sia ataupun orang Sia yang guna guna kereta orang Jepun buat ini dengan orang Jepun sendiri, kita dengan dia hak mana yang paling tahu ataupun yang paling kenal sekali kata kereta ning ingin dia bala mana, nak pakai minyak bala mana, nak guna bala mana, siapa yang paling tahu sekali? Tidak syak bahawa orang Jepun sebagai orang yang buat kereta inilah dia yang paling tahu sekali mengenai dengan kereta itu. Kalau banding dengan kita,
Kerana kita adalah orang yang guna saja, orang yang bukan orang yang cipta ataupun orang yang buat. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sedang pendengar ingat baik. Allah Taala kenal kita lebih daripada kita kenal kita sendiri lagi. Kita hari ni kita rasa kata kita ni kenal kita sendiri dah. Kenal kata kita ni gitu gini, pandai gitu gini, bijaksana gitu gini. Perasaan kita gitu gini. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala kenal kita benda itu tu lebih daripada kita lagi. Kita rasa kata duit kita banyak, kita rasa kata kesihatan kita yang ada hari ni banyak. Tapi Allah Taala tahu lebih daripada kita lagi. Allah Taala kenal kita, tahu kata gapo yang faedah kepada kita dan juga tahu gapo yang tidak faedah kepada kita. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bagi kita nak tahu bala mana kata Allah Ta'ala kenal kita lebih daripada kita kenal kita sendiri lagi tu? Jawapannya, kembalilah kita pergi kepada Al-Quran lah. Kembalilah kita pergi kepada Al-Quran. Kita tengok Quran. Quran telah royak belaka mengenai dengan kita. Mengita Al-Quran sebagai kalamullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak belaka. Kata manusia kalau dia nak khamsuk, dia kena buat balas mana? Manusia kalaulah dia nak menjauhi ataupun lari diri daripada khamsuk, dia nak buat balas mana? Quran royak. Manusia kena benar-benar yang sejuk mata seperti syurga. Kalaulah dia nak dapat, nak boleh syurga, kena buat balas mana? Quran royak belaka. Manusia dia tak suka benda-benda yang zalim, benda-benda yang sakit, benda-benda yang taraman seperti neraka. Dia nak jauh daripada neraka, nak tahu balas mana? Tengoklah Quran. Allah Ta'ala kenal belaka fitrah kita. Kita sebagai manusia fitrah yang ada fitrah santata yang ada ni, Allah Ta'ala kenal kita. Habis itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah royak belaka dalam Quran tu. Tapi masalahnya kita sendirilah yang tak pergi baca, yang tak pergi tengok kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat kasih kita, sangat kenal baik kepada kita dan juga harap-harap sepenuh harap daripada Allah Ta'ala nak kita dapat masuk syurga dia pada hari kiamat nanti. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita akan sambung pada hari ini adalah hadis nombor 11 dan juga hadis nombor 12. Dua hadis yang terakhir dalam bab al-ikhlas daripada kitab Riyadhus Salihin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mati pada tahun 676 Hijrah. Hadis yang nombor 11, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Hadis ini hadis yang nombor 12 dan juga kita akan baca lagi satu hadis lagi iaitu hadis yang nombor 12. Hadis ini riwayat daripada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Gelar dia apa? Gelar dia Abul Abbas, gelar dia. Dia nama Abdullah bin Abbas, anak dia Abbas juga. Dia sebagai bapa kepada Abbas digelar dalam bahasa Arab iaitu Abul Abbas. Nama sebenar Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Tanya kata Abdullah bin Abbas dengan Nabi jadi apa? Nabi SAW Abul Qasim, gelar dia Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ingat molek. Abdullah bin Abdul Muttalib dan juga Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bapa kepada Abdullah tu dan juga Abdullah bapa kepada Nabi SAW tu adalah adik kakak. Orang panggil apa? Panggil Luk Pi Luk Nong pergi mari. Luk Pi Luk Nong pergi mari dengan Nabi SAW, iaitu ada tok seorang yang sama yang namanya Abdullah bin Abdul Muttalib.
Abdullah bin Abbas dia sebagai sigar sahabah, sahabat yang umur muda-muda. Makna apa sahabat? Sahabat ni makna kata orang yang dia jumpa dengan Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi, dia juga mati dengan hal keadaan dia ni orang Islam. Masuk Islam di depan Nabi dan juga beriman kepada Allah Taala sepanjang hidup dia, dan juga mati dengan keadaan dia tu Islam. Itu dipanggil kata sahabah ridwanullahi alaihim jami'an. Orang yang tak ada jumpa dengan Nabi, man laqiyan Nabi, orang tak jumpa dengan Nabi tak dipanggilkan kata sahabat. Seperti orang yang hidup semasa Nabi misalnya. Orang yang hidup semasa Nabi, tapi semasa Nabi ada hidup itu dia tak ada jumpa dengan Nabi, tak biasa jumpa walaupun satu kali. Tak biasa jumpa dengan Nabi walaupun satu kali. Tatkala Nabi SAW mati, dia mari, dia masuk Islam. Misalnya kata dia masuk Islam dia ni ataupun dia jumpa dengan Nabi tapi tak Islam, ataupun tak ada jumpa dengan Nabi, tak ada jumpa Nabi tapi tak masuk Islam juga. Misalnya kata masuk Islam tak ada jumpa dengan Nabi, ataupun satu lagi tak masuk Islam tapi tak ada jumpa dengan Nabi tapi masuk belakang dah Islam. Misalnya kata golongan ni kita panggil kalimah bahasa Arab kata al-mukhadram. Mim kha da ra mim. Mukhadram makna kata orang yang tak ada jumpa dengan Nabi lah. Orang tak ada jumpa Nabi tapi hidup semasa Nabi, umur dia semasa Nabi tapi tak ada asal jumpa dengan Nabi. Dengan sebab itu ulama tak syarat, 3 syarat orang yang nak boleh dipanggil kata dia sebagai sahabat. Satunya laqiyan Nabi, kena jumpa dengan Nabi SAW. Kena jumpa dengan Nabi. Yang kedua, kena beriman kepada Allah Ta'ala. Masuk Islam juga beriman kepada Allah Ta'ala. Syarat yang kedua kan kaitan song. Dan juga yang ketiga, dia kena mati dengan hal keadaan dia ni orang Islam lah, beriman lah. Kalau jumpa dengan Nabi, masuk Islam, tapi buat Nabi mati, murtad dia. Murtad. Tak ada mati dengan hal keadaan orang Islam ataupun seorang Muslim, tak panggil kata sahabat juga. Sepulangnya sedang pendengar, kesimpulannya orang dipanggil nama kata dia boleh nak jadi sahabat Nabi ni kena ada apa syarat? 3. Satunya jumpa dengan Nabi, 2nya masuk Islam di hadapan Nabi dan juga beriman kepada Allah Ta'ala, dan juga yang ketiga mati dengan hal keadaan dia tu orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu makna kata sahabat. Sahabat ni ramai di kalangan orang yang kata anak murid Nabi SAW. Semasa Nabi ada hidup ni sahabat ramai. Dan juga run sahabat ni bagi kepada dia, bagi kepada 2 supaya masa kita sekarang lah ni, misalnya kata anak murid saya misalnya, anak murid saya ni bagi kepada 2, ada yang tua, ada yang muda. Kerana saya saya pun ada ngajar kitab di masjid, orang yang ngaji orang tua-tua. Saya ada juga ngajar di sekolah agama, anak murid saya budak-budak. Sama juga dengan anak murid Nabi SAW sebagai sahabat ni ada 2 generation, ada 2 run. Iaitu kibarus sahabah dan juga sigharus sahabah. Kibarus sahabah maksud apa? Kibarus sahabah mana kata sahabat awusu. Sigharus sahabah sahabat budak-budak. Di antara sahabat budak-budak iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia wanak sebelum Nabi SAW hijrah 3 tahun. Wanak sebelum Nabi SAW nak hijrah 3 tahun. Mana kata semasa Nabi mati dia umur apa? Nabi mati tahun yang ke-10 hijrah. Dia wanak sebelum hijrah 10 tahun, buat lagi 3, 10 buat 3, jadi 13 tahun. Makna kata semasa Nabi SAW mati tu, mati tahun yang ke-10 hijrah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma umur dia masa tu 13 tahun saja. Syabab nah. 13 tahun ni makna kata mau 1 mau 2 ya. Mau 1 mau 2 tapi Allahu akbar. Nabi SAW doa kepada Abdullah bin Abbas. Allah doa apa? Allahumma faqqihka fid din wa 'allim, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa. Dan juga Nabi biasa naik kuda dengan dia. Orang pengen kata irdaf. Kalimah bahasa Arab ni ardafa. Abdullah bin Abbas ni naik kuda bersama dengan Nabi. Makna kata kuda unta 1 ekor naik sekali dengan Nabi SAW. Nabi ajar, ya gulam, hei kanak-kanak, hei adik yang dikasihi. Nabi panggil dengan secara lemah lemuk.
uallimuka kalimat, aku nak ngajarmu beberapa kalimah boleh kedak, nak ayat gapo kepadamu sikit boleh kedak. Abdullah bin Abbas dengar riwayat hadis tu kepada kita. Dan juga dia mati pada tahun 58 Hijrah, mati di Taif. Mati di Taif, yang mana pada hari ini Taif satu kawasan yang dekat dengan Mekah. Jauh daripada Mekah ni, di antara Mekahnya lebih kurang 70-80 kilo. Kawasan yang comel, yang cantik pada hari ini. Dan juga orang yang mayat-mayat dia tu iaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah ni anak orang panggil kata anak cucu. Tak silap saya ni anak cucu keluarga Nabi SAW. Iaitu nama dia Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Dia Muhammad Al-Hanafiyah tu lah. Muhammad Hanafiyah makna kata jadi apa? Jadi anak Ali bin Talib lah, makna kata cucu Nabi. Orang yang semaya kepada Abdullah bin Abbas, Muhammad Al-Hanafiyah cucu Nabi, anak kepada Ali bin Abi Talib, maya-maya kepada Abdullah bin Abbas di Taif. Tanah di Taif. Sekarang ni kalau kita pergi di Taif, adalah kawasan tempat yang ditulis kata dia sebagai tempat tanah ataupun kubur Abdullah bin Abbas rahimahullah ataupun radhiyallahu anhu. Hari yang dia mati itu dikatakan kata ada suara. Hari yang mati itu ada suara orang kecek kata al-yauma mata habrul ummah. Allahu akbar. Hari mati itu ada orang kecek kata Allah, hari ni lah hari yang habrul ummah mati. Gapo dia habrul ummah ni? Gelar habrul ummah ni, gapo dia makna dia, maksud dia? Habrul ummah ni bang kata habru ni makna gapo habru ni? Dakwah. Nama. Dakwah yang kita tulis kalah, dakwah kalah tu. Ummah sebagai ummah. Ummah Allah. Dan juga satu gelar dia lagi kata terjumanul Quran. Sebagai orang yang terjemah Quran. Sebab apa? Doa Nabi tadi, Allahumma faqqihka fid din wa 'allimka at-ta'wil. Doa sebagai Nabi SAW yang doa kepada Abdullah bin Abbas, dia faham tentang agama Allah Ta'ala, dan juga geti, alim, bijaksana di bidang ilmu tafsir. Hari ni kalau kita pergi baca tafsir ayat Quran, nak baca ayat Quran mana dalam Quran, tidak ada ayat mana melainkan ayat itu ada riwayat yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Mari ayat ni kita pergi baca kitab tafsir, ada riwayat qala Ibn Abbas tentang ayat ni gini. Ibn Abbas kata tentang ayat ni gini. Abdullah bin Abbas kata ayat ni gini. Yang mana riwayat Ibn Abbas itu diriwayatkan oleh anak murid dia lah. Abdullah bin Abbas anak murid ramah. Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, dan juga Ikrimah, ramah anak murid dia yang ngaji tafsir, ngaji ambil ilmu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Dia riwayat hadis Nabi, dia seorang yang riwayat hadis Nabi banyak. Sahabat yang riwayat hadis Nabi banyak ni konti dengan hadis Nabi sahabat tu beberapa orang, ni orang di antaranya. Yang banyak sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga yang tidak juga neng tenghok tu, iaitu Abdullah bin Abbas, yang mana dia riwayat hadis Nabi SAW sebanyak 1960 hadis. Neng panhok roy 60 hadis yang diriwayat hadis Nabi SAW. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari riwayat hadis Abdullah bin Abbas sebanyak sifat hadis dalam kitab sahih dia. Mana kata hadis sahih cacing dalam Sahih Bukhari, sifat hadis. Dan juga dalam kitab Sahih Muslim 49 hadis. 49 hadis. Campur hadis yang riwayat sama dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, iaitu 95 hadis yang Imam Bukhari dan juga Imam Muslim riwayat bersama, ringan bubuh dalam kitab sahih kedua-duanya. Makna kata hadis ni adalah hadis yang sahih, yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas, ambil ilmu itu daripada tok guru besar dia iaitu Nabi SAW. Hadis ini Abdullah bin Abbas riwayat daripada Nabi. Nabi ambil hadis ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Hari ni kita nak mai kenal satu jenis hadis yang dipanggil kata hadis al-Qudsi. Jenis hadis iaitu hadis al-Qudsi, makna apa? Iaitu adalah makna dia daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga lafaz dia daripada Nabi.
Kuam mai itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi mana apa? Seperti hadis ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Nabi SAW telah bersabda dengan apa yang dia ambil daripada Tuhan dia. Pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga makna hadis kudusi makna apa? Bahawa lafaz dia, samna dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga makna dia daripada Allah Taala juga. Saya silap. Hadis kudusi iaitu Allah Taala kecek sendiri. Kamput ke Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kamput ke Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan juga lafaz dia daripada Allah, makna dia daripada Allah Ta'ala. Beza gapo dengan hadis biasanya? Beza mana khatak tang rawang hadis kudusi dengan hadis Nabi biasa? Beza mana? Hadis Nabi biasanya makna dia tu, isi dia, makna dia yang Nabi SAW wayak tu adalah daripada wahyu Allah SWT. Wahyu daripada Allah Ta'ala, tapi lafaz dia daripada Nabi. Makna dia daripada Allah, lafaz dia daripada Nabi. Manakala hadis kudusi, lafaz dia dan juga makna dia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham gitu? Agak kata senang pendengar boleh faham sama. Beza. Kita kena beza tiga sebenarnya. Tiga kena beza. Satunya apabila kita sebut bahawa wahyu Allah Taala ni ada tiga jenis. Ada dua jenis biasanya. Satunya Quran, duanya hadis. Tapi hadis tu dia bagi dua bab pula sebagai wahyu. Satu hadis pasing hadis kudusi balas mana? Iaitu isi dia dan juga makna dia, lafaz dia. Lafaz dia dan juga makna dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis yang kedua, hadis nabawi orang panggil. Hadis Nabi. Hadis Nabi iaitu lafaz dia daripada Nabi, tapi makna dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh beza situ nah. Boleh beza situ iaitu hadis kudusi dan juga hadis an-nabawi. Manakala Al-Quran adalah kalamullah secara 100%, makna dia, lafaz dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis kudusi. Makna kata apa hadis kudusi? Makna kata penkampur adalah perkataan Allah Ta'ala yang Nabi ambil mari riwayat sekali lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam hadis ni bahawa innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah catat syiadah kebaikan dan juga kejahatan. Allah Ta'ala tulis syiadah. Allah Ta'ala tulis syiadah bahawa orang panggil apa? Kebaikan, kuam dingam al-hasanat dan juga as-sayyiat, Tuhan tulis syiadah. Makna apa? Makna kata Allah Ta'ala telah tulis. Dua bab Allah Ta'ala tulis. Satunya benar kejahatan, benar kebaikan, semua itu Allah Ta'ala telah tulis semasa Lauh Mahfuz dulu. Allah Ta'ala tulis laka Lauh Mahfuz bantuk rebroy kamnut rebroy inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan turut qadar ataupun benar telah dicatatkan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Allah Subhanahu Wa Taala tulis syiadah kebaikan kita seorang hamba dan juga kejahatan seorang hamba, tanah syiadah dalam Lauh Mahfuz. Apabila hamba dia buat berlaku dengan orang yang kata betul dengan hikmat yang Allah Taala tak munasabah dengan hikmat dan juga kelebihan keadilan yang Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala nak benar kebaikan itu berlaku dengan sebab adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga nak berlakunya adanya satu kejahatan yang telah dicatat pada Lauh Mahfuz itu dan juga berlaku sungguh adalah daripada keadilan dan juga orang panggil hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Tulisan ni ada dua bab. Tulisan satunya tulisan yang tidak manusia ataupun tidak ada orang mana tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak ada manusia mana yang tahu ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu sama ada kebaikan dan juga sama ada kejahatan. Hak ni orang panggil kata kitabatun sabiqah. Benda yang Allah Taala telah tulis syiarah, tak ada dia tahu. Dan juga tulisan yang kedua seperti mana hadis ini orang panggil kata kitabatun lahiqah. Tulisan belakang mari. Tulisan kan bentuk belakang dah. Yolang orang yang kata baru berlaku, tak ada tanah lagi lah baru berlaku.
Iaitu apabila seorang manusia dia buat satu amalan, ditulis dibentuk, dikamnot amalan yang dia buat itu munasabah dengan hikmat dan juga keadilan dan juga kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bala mana isi hadis ni lah. Isi hadis ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik. Makna kata al-lahiqah ni melalui Nabi meroyak. Nabi mari bayyana meroyak. Kitabatun sabiqah tadi Nabi tak tahu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tahu saja. Tetapi tulis saya pesening ni, tulis saya mari belakang dah. Tulis saya mari belakang menurut niat seorang hamba Allah Taala ni, tulis balah ni. Nabi Allah Taala firman kata balah mana, idza faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan wahidah. Siapa yang dia niat nak buat satu kebaikan tapi dia tak buat, Allah Taala tulis satu kebaikan kepada dia. Kita niat nak buat satu kebaikan tapi kita tak buat. Raumi cetana yaจะทำความดีหนึ่งแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ทำ Allah SWT บันทึกแล้วหนึ่งความดี Subhanallah. Seperti seorang dia ambil asmaya untuk nak baca Quran. Muhammad dia ambil asmaya untuk nak baca Quran, tapi ambil asmaya sudah boleh ada kerja gapo dengan sebab keadilan Allah Taala. Boleh dia tak orang kata dia tak baca Quran, turut dia niat awal. Tapi niat tadi kata nak ambil asmaya untuk nak baca Quran lah, tapi beberapa masa dengan sebab ada kerja sibuk gapo tak ada nak baca Quran. Fa innahu yuktab lahu bidzalika hasanatan kamilatan. Pasal itu Allah Taala tanda dah. Allahu akbar. Tak buat lagi niat nak buat kebaikan tapi tak buat, Allah Taala tanda dah satu. Ataupun seorang lelaki dia nak sedekah, dia ada duit, seorang ada duit. Seorang ni ada duit, dia nak sedekah. Tapi bawa siapa masa sedekah ada sebab wakwi dia ni tak kuasa, tak boleh nak sedekah. Taruh duit dulu. Campur nak taruh duit gapo tak boleh nak sedekah tu niat awal dia. Fa yuktabu lahu bidzalika hasanatan kamilatan juga. Ditanakan kata dia dapat kebaikan satu kebaikan juga. Allahu akbar. Supaya juga orang namanya sunat, orang namanya anak-anak namanya tahajud apa niat tidur niat malam ni aku nak bangun maya tahajud tapi tak bangun boleh pahala. Allah mudah benar. Islam adalah agama yang mudah benar. Habis tu kita dah royak dah kata an-niyyatu tijaratul ulama. Niat ini adalah timika bagi orang yang ada ilmu. Tak pasti orang ngaji agama. Kita hari ni faham ngaji kena ada hadis yang sakut dengan bab ikhlas niat ini. Selalu dah. Ada ilmu dah kita ni. Niat dah malam niat. Namanya tahajud. Namanya tahajud. Esok nak puasa tak bangun sahur, tak ada nak niat apa boleh pahala. Subhanallah, fa innahu yuktab lahu hasanatan kamilah. Ditana kata dia dapat kebaikan. Ada orang tanya kata bagaimananya? Kebaikan tak buat lagi, bagaimananya nak boleh kebaikan? Cak dah kuam dingam dah yang ranema, yang mana patibat tak buat lagi. Jawapannya kata inna fadlallahi wasi'. Sesungguhnya gapo orang panggil? Sesungguhnya kuasa Allah Taala, kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Allah Taala kuasa nak beri kepada siapa saja. Kita ni dengar khabar kata anak murid kita nak buat baik kepada kita, dia tak buat ni. Kita rasa segati tak? Kita rasa segati tak? Segati, puas hati. Tetapi Allah Taala sangat mulia, sangat kurnia. Allah Taala tak jangwi seorang hamba dia yang kasih kepada dia, nak buat baik kepada dia dan juga tak kuasa nak buat, tak boleh nak buat dengan turut niat dia. Allah Taala dicai, tapi dicai Allah Taala tak jang nak dicai biasa. Allah Taala selalu pahala kepada dia hasanatan kamilatan. Hasanatan kamilatan. Satu apa yang apa? Satu kebaikan yang sempurna. Ning kuam dengan ti sempurna. Allahu akbar. Niat nak buat kebaikan tapi tak buat. Tak boleh nak buat, tak ada kuasa nak buat. Tak ada kuasa nak buat, Allah Taala wi kepada dia satu hasanah. Allahu akbar. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tadi niat buat baik tapi tak buat.
Hak ni niat baik tapi buat balas mana pula? Fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila adhafin katsirah. Allahu akbar. Mulianya kita sebagai orang Islam. Nabi Allah Taala sebut dalam hadis ni kata siapa yang dia niat nak buat baik dan juga dia buat baik sungguh. Dia buat baik sungguh. Allah Ta'ala akan ataupun tanda bagi dia ni 10 hasanat, sebuah kebaikan. Mulai daripada 10 ila 700 di'fan sampai kepada 700. Au ila adhafin kathirah, dan juga gana lebih daripada 700. Khanai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kebaikan mudah benar tu rekit kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah. Duduk di mana? Duduk di niat saja. Niatlah kebaikan. Kebaikan banyak. Niat banyak. Niat banyak. Buat tak buat kau kira. Buat boleh 10 sampai kepada 700 dan juga lebih daripada 700 lagi. Kalau tak buat, boleh dah hasanatan kamilah. Baik. Lebih baik daripada kita tak niat apa lagi. Lebih baik daripada kita tak niat apa lagi. Allah comelnya agama Islam, hajawi umat dia suka, menggalak umat dia suka buat amalan yang baik. Comel. Ni yang kebaikan. Dan benda jahat malah mana? Benda jahat supaya juga ingat baik-baik benda jahat. Tuhan adil. Tuhan adil. Nak tengok keadilan ni balas mana? Dan juga kelebihan Allah Ta'ala ni balas mana? Kelebihan Allah Ta'ala luas. Dan juga keadilan Allah Ta'ala ni ada cerak. Demo tak sah bimbing kata Allah Ta'ala nak zalim dengan demo tak sah. Kerana Allah Ta'ala firman lagi kata wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Satu orang dia niat nak buat jahat. Tapi dia tak buat. Niat nak buat jahat. Esok aku nak curi duit adikku dalam rumah. Tapi buat siapa masak? Ingat kepada Allah Ta'ala. Tak say, tak wani nak buat. Di tanah kata dia akan dapat satu hasanah. Tinggal benda jahat yang kita telah niat tu boleh pahala. Allah, agama mana bahasa ini ni? Agama Islam. Agama siapa? Agama Allah Ta'ala. Inna ad-dina indallahil Islam. Tinggal benda jahat yang kita telah niat nak buat dia semenjak awal ni, tapi buat apa masa sungguh? Tinggal. Kerana takut kepada Allah SWT. Yuktab lahu hasanatan kamilah. Ditandakan kata dia dapat satu hasanah, satu kebaikan yang sempurna, sempurna. Allahu Akbar. Dan juga orang yang dia niat buat jahat, dan juga dia buat sungguh, balas mana? Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan juga orang ni dia niat nak buat jahat, nak curi, dan dia curi sungguh. Tuhan catat dia ni satu kejahatan, ya, tak ada lebih daripada tu. La yazid. Tak ada lebih daripada tu yang Allah Ta'ala nak catat. Tuhan tak catat, melainkan dengan satu, dia buat jahat satu kejahatan yang dicatat. Tapi tak sama dengan kebaikan yang dia niat dan juga dia buat 10 sampai kepada 700 dan juga naik. Menurut fadlullahi wasi'. Kelebihan Allah Ta'ala yang sangat luas itu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tamah kejahatan yang kita buat. Kalau buat niat nak buat jahat dan juga buat tak nak kejahatan. La tazid, tak tamah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman dalam Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Siapa yang dia buat baik, Allah Ta'ala akan beri 10 ganda. 10 ganda sampai kepada 700 ganda tadi. Siapa yang dia buat jahat, niat dan juga buat jahat, tak ada balasan ataupun tidak balasan kepada dia, melainkan satu kejahatan, bantik satu kejahatan yang dia buat jahat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Inilah kebaikan. Duk di niat berlaku sedang pendengar orang panggil kata kitab di sini kitab lahikah. Kalau dia buat baik, niat dan juga buat baik, di tanah. Orang panggil catat atau kan bantik pailang. Bantik Allah Ta'ala bantik dah dulu semenjak dunia dulu, tapi dunia ini bantik sekali lagi juga dengan sebab niat dia yang dia nak buat baik ataupun dia nak buat jahat. Itunya hadis yang ke-11 dan juga hadis yang ke-akhir, hadis yang nombor 12. Hadis nombor 12 senang pendengar an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatun nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Hadis panjang yang senang dengar. Nah, kita saya baca habis. Khulasahnya sebagai cerita hadis ning yang pertama kali riwayat oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Hak ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat daripada kalangan sahabat yang budak juga. Abdullah bin Abbas budak semasa Nabi. Budak semasa Nabi. Nabi mati umur 30 tahun sampai 50 tahun Abdullah bin Abbas. Manakala Abdullah bin Umar, anak kepada Umar, Sayyidina Umar ini semasa Nabi mati lebih kurang tu 15 tahun, 17 tahun lebih kurang tu. Mana kata syabab semasa Nabi mati ni. Dia sebagai satu daripada 4 orang yang ulama dipanggil kata golongan orang yang nama Abdullah ini adalah Al-Abadalah. Al-Abadalah iaitu orang yang nama Abdullah sama. 4 orang ni nama Abdullah belaka dan juga 4 orang ni adalah sahabat yang muda, yawacun belaka, orang muda belaka. Dan juga 4 orang ni adalah orang yang ada ilmu banyak. Orang kata ya wacun timi khamru lah mudah kata. Di antaranya Abdullah bin Abbas dan juga yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Abdullah bin Amr bin Al-As, yang keempat Abdullah bin Zubair. 4 orang ni. Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar. Mati tak biasa mana? Tadi mati tahun apa? 57. Mula 8 tadi Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar sekali kau tu tak sampai kepada tahun 60 Hijrah yang mati, 59 58 yang mati. Dia cerita hadis ni, aku dengar, sami'tu min Rasulillah, aku dengar daripada Nabi sendiri. Allahu Akbar. Panjang kalau kita dengar. Senang pendengar. Panjang kerana ada hadis yang cerita 3 golongan. 3 orang yang ada cerita dalam hadis ini. Abdullah ibn Umar dia cerita. Dia kata bagaimana aku dengar Nabi SAW biasa cerita kepada kami. Biasa cerita jugalah aku dengar, juga aku ngapa, aku ingat, aku cerita pula. Intalaqa 3 nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang masa sebelum daripada Nabi SAW mari lagi. Orang belum daripada ni lah, umat belum daripada ni, ada 3 orang lelaki yang juru, yang salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia intalaqa makna kata dia pergi lari, dengan khabar kata dia lari, dia pergi nusuk di dalam satu gua. Pergi masuk dalam satu gua sehingga dia masuk dalam itu tu fanhadara sakhratun minal jabal. Bukit orang kata batu jatuh mari tu sehingga katuknya pintu gua itu. Masuk hidup dalam gua, duduk dalam dan juga tatkala itu boleh jadi Allah Taala takdirkan satu headkan nak berlaku, iaitu batu jatuh daripada bukit gua itu ni mai katuk pintu. Pintu gua. Tak boleh nak keluar, tak boleh nak tubik. Tak boleh nak keluar, tak boleh nak tubik. Fasaddad alaihimul ghar. Tak boleh sekat, tak boleh tubik. Lekat dalam tu. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah. Fa ia pakat kata laku fa kita tak selamat daripada gua mana kata tak boleh nak keluar daripada gua ini ataupun pintu gua tak akan buka, kita tak akan selamat melainkan kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang paling sahih, yang paling baik sekali. Allahu akbar. Orang panggil kata at-tawassul bi a'malis salihah, bil a'malis salihah. Tawassul mana kata orang panggil kata ibadat, minta kepada Allah Taala ni dengan ibadat. Biasa mana orang panggil kata contoh dalam hadis ni lah mudah-mudahan kata nak minta tolong kepada Allah Taala dengan kita namsana satu amalan kita yang baik sekali. Salihu amalikum mana kata amalan yang paling baik sekali kepada Allah Taala. Namsana makna kata kita hidup dalam dunia ini ni ada umur banyak. Umur kita ni beza. Setengah orang sekarang ni umur 20 tahun, setengah orang sekarang ni 30 tahun, setengah orang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan juga kita guna umur banyak, masa lama untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting sekali senang pendengar, yang kita banyak beribadat kepada Allah hari ini, kita boleh pilih ke tak? Kalaulah satu hari ada suara daripada malaikat baik, royak kepada kita, hey mukhlis, hey Muhammad,
Hei Zainab, hei Aisyah, hei Fatimah, cuba wari satu amalan fak kamu ini yang kamu agak kata molek sekali, cantik sekali dan juga ikhlas sekali kepada Allah Ta'ala. Wari. Nam sana sih. Pensit, tik pisit. Kalau kita nak dapat bonus ataupun satu ganjaran yang besar, satu pertolongan yang besar daripada Allah Ta'ala, wari. Ada ke tak? Misalnya kata saya royak kepada saya sendiri, hei mukhlis. Ada ke tak amalan mana, ibadat mana yang kamu, yang mukhlis ni buat dan juga amalan yang agak kata ikhlas sekali dan juga baik sekali. Yang sena kepada Allah Ta'ala. Ada ke tak? Ingat tak kalau kita buat kerja, kita buat kongkan, kita ada ngopaman, kita ada ongkon, gapo. Nah, kita buat kerja kan banyak dalam sekolah baik, di masjid baik, dalam keluarga baik. Nah, ataupun tubuh kita sendiri, kita ada banyak kecekam, kita ada banyak benda yang kita buat banyak. Nah, benda dunia tak apa. Nah, benda dunia tak apa. Cuba bukan benda akhirat, benda dunia kita buat banyak. Tapi kalau kita pilih kata kerja kita, benda yang kita buat dalam dunia ini dipanggil kata best practice ni, ada ke tak? Kan nanti ditisut kerja kita yang molek sekali, ada ke tak? Cuba nam sana. Apabila kita kerja ongkar ni, apabila serup raipi tu dia ada kerja ongkar ni dia sana kata tahun ini fak kami 12 bulan ni kongkar banyak fak kami buat, tapi kongkar yang fak kami kata paling hebat sekali, paling molek sekali, paling comel sekali, paling ikhlas sekali, paling orang kata sujud tisut kongkar ni. Tetapi hak ni orang kata ciwit kongrau, ibadat kita kepada Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala minta kita ada ke tak amalan yang kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, Raumi replau. Raumi replau kan dengan ikhlas. Habis tu kena tanya. Belum kita nak masuk 3 golongan. 3 orang ni dia ada amalan. Dia royak kata, hei, fak kita semua 3 orang ni tak selamat daripada gua ni, tak boleh keluar ni. Pintu tak akan buka, fak kita tak akan selamat, malaikat fak kita ni kena pilih satu amalan dalam hidup fak kita sebelum daripada ning untuk sena kepada Ta'ala. Allah Ta'ala, amalan ni kami kata molek sekali dah ni, boleh ke tak? Boleh ke tak nak tawai, nak sena amalan ini kepadamu, kalaulah amalan ini paling ikhlas kepadamu, Allah Ta'ala, tolonglah kami, boleh tak? Sebenarnya tawassul bil a'mal salihah boleh guna dalam hidup kita. Kita ada masalah apa dalam hidup kita? Kita ada masalah apa hidup dalam kita? Misalnya kata kita ni Allah adalah seorang yang susah sangat nak dapat rezeki. Susah benar. Kita seorang yang susah benar. Nak ngaji sambung duit tak ada. Nak pergi situ, nak goning, nak pergi situ duit tak ada. Susah, miskin benar, fakir benar. Tetapi yang kita tak susah cakap amalan ibadat kita. Kerana amalan ibadat kita, orang kaya boleh buat, orang susah boleh buat. Orang kaya buat biasanya kaya, orang susah buat biasanya orang susah. Kalaulah kita orang susah, tapi ibadat kita tak susah cakap, kita kuasa nak buat. Tanya kata, ada ke tak ibadat mana yang kita ada dan juga ibadat itu agak kata ikhlas baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali daripada semua ibadat yang kita buat. Kita cuba nam sana kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak minta nak kaya. Aku minta rezeki tambah, minta nak kaya. Kalaulah amalan ini boleh nak tolong aku buat untuk orang yang kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala kata pada mana? Siapa yang dia takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan buka jalan keluar bagi dia dan juga akan rezeki kepada dia dengan tak boleh nak kira. Allah Subhanahu Wa Taala nak rezeki, but hai rezeki ke kau ni dia mai sama kamnon dah. Allah Taala nak dengan sebab takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tawassul, cuba buat satu amalan yang paling ikhlas sekali dan juga cuba minta benda yang kita nak minta daripada Allah Taala. Tawassul dengan amalan yang soleh. Cuba tengok. Gapo lagi berhajat kita dalam hidup ni? Kita nak nikah. Ada duit dah, ada gapo syak dah, tak ada orang tina yang salihah ataupun orang tina sedia dah mikam pram dah nak nikah tapi tak ada orang yatim yang soleh. Doa. Cuba doa dengan at-tawassul bil a'malis salihah. Cuba pilihkan yang tangmut hak kita biasa buat, cuba tawassul kepada Allah Taala, mai kepada Allah Taala dan juga minta benda yang kita nak daripada Allah Taala.
Golongan orang yang pertama daripada 3 orang itu, 1 orang. Dia cerita walau mana Allahumma Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Aku ni, orang mula-mula dia minta, dia cari, duk cari kata amalan apa yang dia boleh nak tawassul kepada Allah Taala semasa dia dekat dalam gua ni. Mikir-mikir tengok dia jumpa. Dia ayat kata, aku ni ya Allah, sesungguhnya aku ada 2 orang ibu bapa yang tua. Dan aku ada orang panggil apa? Ada 2 ibu bapa. 2 orang. Dan juga aku ni tusu sama kepada dia. La aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Aku ni tak ada buat baik kepada dia sebelum daripada orang lain. Tak. Di antara benda yang dia buat baik iaitu dia witusu. Dia witusu sebelum tidur ni witusu sama. Witusu tak wi kepada ahli dia, tak wi kepada orang lain, melainkan wi kepada 2 ibu bapa dia dulu. Satu malam dia fahalabtu lahuma ghubuqahuma. Allahu akbar. Orang panggil tarib num. Tusu, ambil tusu lah, pecek tusu daripada lembu ataupun kambing, ambil tusu itu nak wi kepada ibu bapa dia seperti biasa belum daripada ni dia buat. Bermasa mari dah nak wi kepada 2 ibu bapa dia, jumpa bahawa fawajadtuhuma naimaini, duk tidur 2 orang. 2 orang ibu bapa dia dah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbihuma ahlan mala. Aku tak suka nak gerak dia, ibu. Takut bimbang kata 2 ibu bapa dia duk tidur sedap-sedap, girup kuat, gi ngosek, gi ganggu sedap masa tidur 2 ibu bapa dia. Dan juga dia sendiri tak suka nak bui tusu ini kepada orang lain sebelum daripada bui kepada 2 ibu bapa. Mayam ti hai lu con tôi eng, kauตัวเองก่อนที่จะให้กับพ่อแม่ของตัวเอง tapi พ่อแม่กำลังนอนอยู่ duduk tidur, nak gerak tak sih, nanti buat mana-mana nanti. Nanti antaziru istiqadhahuma hatta baraqal fajar. Nanti saya tengok duk agak kata tengah malam boleh ada kejut khabar bangun, boleh minum. Saya tengok akhir sekali subuh bangun. Mak dia subuh bangun. Bangun dan juga tu semakin Allahu akbar. Ni adalah amalan yang dia buat, yang dia agak kata amalan yang baik sekali dalam hidup dia, iaitu orang panggil dah ambil tusu, mak dia ngepak dia minum sebelum daripada ahli keluarga dia. Dan juga dia kata Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi al-fikrah. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah benar yang aku sebut tadi amalan ini adalah amalan yang baik, amalan yang aku tak buat dia melainkan kerana muhai Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah kamu plot tuk for kami, ataupun tolonglah for kami, khususnya for kami yang duk sedia-sedia jumpa ความยากลำบากที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยขอพระองค์ทรงช่วยเหลือด้วยกับการเปิดประตูถ้ำ Allahu akbar. Fanfajarat syai'an la yastati'ul khuruj minha. Buka sikit tetapi tak kuasa nak tubik lagi, yang main saman ordai. Ni orang yang pertama. Orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Allahu akbar. Orang lelaki yang dua, dia kata bala mana aku ada seorang anak tina, anak orang panggil anak dara lah. Anak dara. Aku ada anak dara seorang tina, cantik, jangok. Aku sangat kasih kepada dia. Sangat kasih kepada dia. Tak ada orang tina mana dari kampung tempat kawasan aku, melainkan tina seorang ni aku kenal, suka, cantik. Kenal kepada dia, jangok. Seperti perasaan orang yatim yang cop rak kepada orang tina biasa. Kena. Fa'aradtuha ala nafsiha. Aku mengata nak berlaku dengan dia, nak zina dengan dia. Seolah kata nak zina dengan dia. Tetapi dia tak sah. Dan julah mana kata salihah tak sah. Sehingga satu kali hatta alammat biha sanah min as-sanatain, dia susah. Diaมีความต้องการความช่วยเหลือ2 ปีหลังจากนั้น mari cari dia. Mari cari dan juga aku wi kepada dia 120 dinar, wi tolong kepada dia dengan syarat mung kena bersama dengan aku, kena khulwah. Khulwah mana kata kena rom lap non kap chan.
Tong rum lah benar. Mana kata zina lah, you rumkan. Nak wi tolong kepada mu boleh, anak dara, tinalah. Mereka mu ni, aku nak wi kepada mu 120 dinar, mu kena mari tidur bersama seorang dengan aku dalam satu tempat. Fa fa'alat, dia jang kerana hajat benar. มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากจ้องambil duit itu dan jugaจ้องnak berlaku zina nak pergi bersama hatta idza qadartu 'alayha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha sehingga dia ayat kata sehingga aku ni pergi sungguh dua orang seorang pergi sungguh sehingga aku ni boleh nak buat dia boleh nak zina boleh cerak mana kata dah priap susutlah. Sehingga bang riwayat bahawa falamma qa'atu baina rijlaiha, duduk di antara dua kaki dia dah. Mana kata nak zina dah lah. Maka orang tina tu kata, budak tina tu kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafuddal khatam illa bihaqqiha. Jangan masuk cicing, jangan masuk jari dalam cicing melainkan dengan hak dia, dengan hak dia sungguh, tuai dia sungguh. Makna kata dengan halal, jangan buat zina, jangan buat benda haram lah. Maka apabila dengar kalimah lelaki seorang ini dengar kalimah daripada orang tina tu kata ittaqillah, bertakwa, takutlah kepada Allah Taala, fansaraftu, aku tinggal dia. Yukla semua benda yang dia niat. Wa hiya ahabbun nasu ilayya, bahkan aku kasih sangat kepada dia. Dan juga aku wimah kepada dia, belaka kepada dia. Sehingga sekali dia tinggal benda zina fahsya itu dan juga berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfajaratil sakhrah ghaira annahum la yastati'ul khuruj minha. Sehingga ya Allah, kalaulah kanyuk le tak usah zina aku dengan sebab aku takut kepada Allah Ta'ala ni, takut kepada muhai Allah Ta'ala adalah benar kanyuk lu ini adalah kanyuk lu zina ini adalah sangat ikhlas kepadamu, tolonglah buka pintu gua kepada fak kami. Tuhan buka sikit, tak boleh keluar lagi. Sehingga akhir yang ketiga sekali lelaki yang ketiga kata bala mana Allahumma inni istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum. Aku ada anak kali ramai dan juga setiap anak kali lukcang wi sama wi gaji wi sama. Sehingga satu orang lelaki ni dia minta izin nak klik rumah dia, tak ada aku nak duit gaji kepada dia. Seorang anak kali klik beleng, mudah-mudah kata beleng duit gaji nak tubik lah, tak ada nak toke, tak ada nak duit nak gaji lagi, anak kali tu klik. Pergi klik. Maka aku ambil duit gaji tu aku pergi beli binatang dan juga perak. Mana kata ambil duit gaji tu pergi long tun. Sehingga faja'ani ba'dahin, orang nak kali sore tu mari klik mari nak minta duit gaji lah klik. Mana duit gaji ku, hak aku biasa lekat, tak ada nak ambil daripada mu he tokeku, aku klik dulu. Boleh ke tak aku nak mari minta? Yalah, mu kepada aku boleh ke tak? Faqala ya Abdullah, dia tokek royak kepada nak kali dia. Hamba Allah Taala. Addi ilayya ajri, faqultu kullu ma tara min ajrika. Mun tengok nunggu apa? Tengok. Fong pek kek benar binatang yang dia ambil pergi nego itu. Toke dia kata tu dah duit gajimu semua. Anak kali kita tengok, oh banyak lajak ni. Banyak sangat. Banyak sangat. Minal ibil wal ghanam wal raqib. Sehingga dia kata, anak kali kata kepada toke dia kata, la tasta'zi bi. Jangan buat main-main, jangan kolor dengan aku lah. Aku cincang ni. Mari nak ambil duit gaji daripada mu. Ngoyak nu. Ada apa dia? Ada uta, ada lemu, ada kambing, ada belaka. Ngoyak tu adalah duit gajiku. Bukan aku kerja star ya, tak ada nak ambil. Tak semua tu adalah duit gajiku. Sehingga tokeh yang kata pada mana? La asta'zi'u bika. Aku tak kalah denganmu li. Kerana duit gajimu yang mu lupa tadi tu aku make dan juga aku pergi buat perniagaan. Dan juga ambil duit itu tu nego beli tagon ni tak ada sikit pun waktu pergi curi aku ambil makan tak ada. Kau tu anak kau banyak duduk situ. Semua tu adalah bagimu. Semua adalah bagimu. Makna kata orang yang lekat dalam gua ni sebagai tokeh. Royak kepada anak kali dia. Allahu Akbar. Ada ke tak tokeh biasa ni pada hari ni? Agak kata ada insya-Allah Subhanahu wa taala. Agak kata ada. Sehingga sekali tokeh dia sebagai orang yang lekat dalam gua ini dengan satu kebaikan amalan soleh ini yang dia buat terhadap anak kali dia minta tawassul kepada Allah Taala, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika
fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfajaratis sakhratu fakharaju yamshun muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Saya ingat dia berdoa, kalaulah perbuatan aku ini taruh duit gaji anak kali aku nega dan juga aku wikelik benda yang poin-poin daripada duit gaji dia itu kamrai kameng lemu warna kata-kata eka aku dia semua kerana datang daripada duit gaji asal dia itu aku tak nak ambil kerana pernega itu adalah daripada duit gaji stok duit gaji dia dulu tadi sehingga aku diklik dia belaka adalah amalan yang baik kerana muhyi Allah Ta'ala. Kalaulah benda ini sangat ikhlas aku buat kerana mu, haraplah kamu buka pintu gua dan juga Islam alafak kami daripada duka cita ini. Saya ingat kes sekali Allah Ta'ala buka pintu gua fak dia boleh klik yamshun. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari Muslim. Semua di mana apa faedah yang kita dapat daripada hadis ini? Yang pertama sekali adalah lelaki yang pertama kelebihan buat kepada dua ibu bapa. Kelebihan buat kepada dua ibu bapa adalah salah satu amalan, iaitu amalan kita buat baik kepada ibu bapa adalah satu benda yang boleh tolongความทุกข์kita. การทำดีต่อสองพ่อแม่เป็นสิ่งที่สามารถปลดทุกข์ของคนหนึ่งได้ boleh kita ปลดทุกข์ kita ada tugas apa dalam hidup kita, cuba buat baik kepada ibu bapa banyak. Kalau tak ada bapa dah, buat kepada mak banyak. Dan juga buat baik kepada mak bapa, cuba tawassul kita sama tidak plotuk dapat benda baik itu daripada Allah Ta'ala. การทำดีสองพ่อแม่สามารถที่จะปลดทุกข์ขจัดทุกข์ที่เราประสบอยู่ในชีวิตของเราได้ Yang kedua iaitu kelebihan orang panggil apa? Kelebihan al-iffah. Iffah ni mana kata cuci, selamat daripada zina. Dan juga orang biasa ni adalah orang yang boleh duduk di bawah arash, teduhan arash Allah SWT. Kunti dalam yutairu mengaku Allah SWT. Kerana Nabi SAW kata, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang boleh duduk di bawah teduhan arash Allah Ta'ala pada hari kiamat yang sangat panas. Salah satunya seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang dia tinggal. Dia ni duduk dalam keadaan suasana yang boleh nak buat zina dah. Tapi dia tinggal benda itu dengan sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda inilah, seperti inilah mereka boleh duduk di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di antara kita dapat daripada hadis yang terakhir ini, iaitu kelebihan amanah. Lelaki yang ketiga tak lagi amanah tu. Amanah. Boleh duit gaji tak ambil juga kanak duit gaji anak gaji, ataupun tak kerat duit gaji anak kali dengan secara zalim tak. Nak kerat duit gaji dengan secara zalim tak leh, haram. Ataupun nak kerat kena royak. Buat apa kerat duit haji anak kali kita? Nak kerat mana-mana dengan tanpa royak sebab tak boleh. Ini adalah masuk dalam bab al-zulm, zalim. Boleh. Hadis ni contohnya. Kerana tunjuk kata kelebihan amanah. Dan juga yang keempatnya, tunjuk kata kuasa Allah Ta'ala. Tak ada pergi mari tolong, tak ada manusia nak mari akik batu, buka pintu ataupun dia ambil Allah, ambil gaji, ambil gapo, ambil tukar, mari nak katak pintu itu tak. Cat. Makna kata Allah Ta'ala kuasa nak buka. Dan juga yang kelima, faedah yang kita dapat daripada hadis ni, kita tahu bahawa doa kita yang minta doa kepada Allah Ta'ala dengar semua. Kita doa kepada Allah Ta'ala dengar semua. Sami'ud du'a, Allah Ta'ala dengar semua. Jangan syak, jangan gilang le, jangan gi songsai kata Allah Ta'ala dengar doa kita. Allah Ta'ala dengar cerak. Ada soalan kata apa? Allah Ta'ala tak terima lagi doa kami ni. Soalan yang pertama kita kena tanya kata, doa kita ni sempurna lagi kita doa. Baik, molek, cantik, comel lagi kita doa kepada Allah Ta'ala. Adakah doa yang kita doa kepada Allah Ta'ala berperang kurang? Makai benda haram, makai benda syubhat, lagi doa Tuhan nak terima balas mana? Fa anna yustajabu lahu, Nabi kata fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Makai benda haram, minum benda haram, pakaian dengan pakaian yang haram, duit belanja cai-cai pema dengan duit haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima? Habis itu contoh habis itu soalan yang pertama kena tanya kata, kita doa kerana Allah kepada Allah Ta'ala ni dengan orang panggil kata dengan doa yang baik lagi. Kita tak boleh nak murih kalau Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak terima doa kita, zalim Allah Ta'ala, tak boleh, haram, waliyadzubillah min zalik. Kerana Allah Ta'ala ada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu doalah kepada aku nak
terima. Tapi masalahnya doa kita pada hari ini sempurna lagi, doa yang mulia lagi. Kita buat perang mana? Kita makin benar haram ke tak? Makin benar syubhat ke tak? Tu yang paling kata lagi. Kalaulah kita doa kepada Allah Taala dengan doa yang baik dah, ikhlas dah, tak ada benar haram dah, tak ada makin benar syubhat dah, doa dengan orang yang penuh ikhlas kepada Allah Taala, sungguh dah tak ada campur dengan benar haram dalam tubuh kita, tak ada daging haram dalam tubuh kita, ketahuilah bahawa Allah Taala dengar doa kita dan juga akan mustajab doa kita. Penpai medan Allah Taala tak terima. Boleh jadi Allah Taala tak sampai masa lagi yang mai tengwai latih di tisut Allah Taala cak tak berapa doa kau. Nah, kerana cara nak terima doa Allah Taala, satunya Allah Taala terima tanti lah. Kita minta benar tu tanti lah Allah Taala win. Yang kedua, Allah Taala boleh jadi akan Allah Taala nak tukawi benda lain. Dalam dunia ni tukar benda lain tidak kuat rauqa. Yang ketiga boleh jadi Allah Taala nak wi kepada hari kiamat. Sabar. Fa sabrun, sabar kerana Allah Subhanahu taala innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Dalam dunia ini kalau Allah Taala wi selalu pun Allah Taala tengok, Allah Taala tahu. Kadang-kadang kita rakyat kata minggu depan benda yang kita nak minggu depan lah molek sekali dah. Tapi boleh jadi di sisi Allah Taala kira kata tak molek lagi. Lepas dia tu boleh ada masa yang patut, masa yang sempurna, masa tidak tisut. Nekati Allah Taala macam mob, hai kerau ni sintirau, khacak Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekalian pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Hadis yang seterusnya, bab yang seterusnya, bab yang kedua iaitu bab at-taubah, bab bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى